Peserta yang ke-6 yang akan membawa cerita Awang Kembara Mengelilingi Dunia, adik Muhammad Iftitah Ikhwan bin Nur Azlan. Berikan tepukan. Bagaimana boleh berlaku anak Melayu mampu mengelilingi dunia sekali imbas seperti cerita dongeng zaman. Namun catatan kewujudan ini bukan dari nukilan seorang novelis, cuma pendedahannya diangkat oleh seorang novelis, iaitu Harun Aminur Rasyid. Novel yang ditulis dengan merujuk kepada catatan atau fakta dalam tulisan pengembara yang diketuai oleh Ferdinand de Magellan pada tahun 1519. Ikuti cerita pengembaraan ini yang telah mengangkat nama Panglima Awang, merupakan antara manusia terawal berjaya mengelilingi dunia. Daun sena si pucuk paku mekar saujana di tepi dahan. Dunia membisu dalam buku, bila dibaca membuka jalan. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada barisan perdana hakim yang arif lagi bijaksana, serta kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Tahukah hadirin, di dalam buku yang telah saya baca ini wujud sebuah mesin masa. Ya, membaca adalah sangat gaib yang menerbangkan saya melintasi samudera waktu. Melalui novel Panglima Awang, tulisan sastrawan Hamid Rashid yang telah saya selami di perpustakaan sekolah, roh saya ditarik, dibawa terbang jauh ke abad ke-16. Malam ini, izinkan saya membawa hadirin sekalian menelusuri kisah duka yang bertukar megah, sebuah pelayaran agung mengelilingi dunia oleh seorang anak wadan Melayu. Itulah Panglima Awang. Tahun 1511, kota Melaka yang gah, rentung merah api membakar istana. Bersulam jarik putih anak bangsa. Disinilah segalanya bermula. Seorang pemuda, pembantu pribadi Sultan Melaka, telah ditangkap dan dirantai kakinya oleh sang penjajah Portugis. Dukanya Tuhan sahaja yang tahu. Hilang tanah air, hilang kebebasan. Dia dibawa melayang jauh ke Eropah merentasi benua. Di sana namanya ditukar. Ferdinand de Magellan menamakannya Enik. Namun di dalam jiwanya mengalir darah pahlawan yang tidak sesekali padam. Harun Aminur Rasyid menggelarnya Awang. Tahun 1519, 5 buah kapal Spanyol bersiap sedia di pelabuhan. Magellan mahu mencari laluan baharu ke Kepulauan Rempah. Awang dibawa bersama sebagai jurubahasa dan pembantu. Bermulalah pelayaran mengelilingi dunia. Melayar dengan pulau-pulau Eropah ini regalanya menunjukkan. Bayangkan apabila kapal dilanda ombak besar di lautan Pasifik. Pelaut Spanyol menjerit, "Hai Gaspar, kita akan kalah!" Bertempiaran dari ketakutan. Tetapi Awang dengan tenang memegang tiang kapal sambil mengunyah sirih. "Bertenanglah amigo, ombak ini separuh kocakan air di tempayan rumah hamba saja." Hahaha, kelakarlah.
Namun, perlombaan ini penuh majis. Awang melihat ikan terbang melompat di bawah ombak, merasai sejuknya angin di hujung dunia yang mencengkam tulang. Lautan Pasifik yang luas berjaya direnang. Akhirnya, armada mereka tiba di Kepulauan Filipina. Di Pulau Medan, pertempuran berdarah tercetus dengan penduduk beribu. Magellan rebah dan terbunuh. Ketua mereka sudah tiada, pelayaran hampir gagal. Di saat genting dan duka itu, Awang bangkit bersama saki-baki pelaut yang tinggal. Dia mengatur langkah. Jiwa Melayu yang cekal enggan mengaku kalah. Dengan berpandukan kompas di dada dan ilmu pelayaran yang syarat, Awang berjaya melepaskan diri. Sehinggalah dia dipercayai sampai semula ke tanah tumpah darahnya Melaka. Hadirin sekalian, inilah detik sukacita yang maha agung. Tatkala sejarah dunia mencatatkan nama Barat sebagai manusia pertama mengelilingi dunia, buku ini mendedahkan kebenaran yang tersirat. Anak Melayu bernama Awang inilah yang sebenarnya telah menamatkan pelayaran bulat mengelilingi dunia. Para hadirin sekalian, kalaulah saya tidak membaca nomor Panglima Awang ini, manakah mungkin saya dapat tahu bangsa kita pernah melakar sejarah sehebat ini. Manakah mungkin semangat patriotisme membara di dalam jiwa saya. Inilah bukan sekadar program, bukan sekadar angka pada rekod bacaan. Buku adalah jendela dunia. Melalui pembacaan, kita bukan sahaja dapat mengelilingi dunia secara fizikal, malah mampu menerongkan minda, menguti permata ilmu, dan membina diri tokoh masa hadapan. Wahai rakan-rakan sekalian, marilah kita membaca, kerana bangsa yang membaca adalah bangsa yang berkuasa. Alah, asyik sekali mendengarnya dengan kisah Awang, buku yang bertajuk